Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Murid-murid tahun 3. Semoga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang lepas. Okay, seperti yang kamu tahu, ustaz dah buat slide dan ajar kamu berkenaan dengan pelajaran ketujuh mufrad musanna wal jam'u, unit pertama al-wahdatul ula al-mudzakkar lil akil. Okey, lelaki yang berakal, itu unit 1. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pelajaran kita unit yang kedua. Okey, unit yang kedua. Unit yang kedua, apa yang kita nak belajar pada hari ini, unit yang kedua, al-wahdatus tsaniyah al-mudzakkar li ghairil aqil. Okey, tulis sekarang seperti biasa SOP ustaz. Kalau kita belajar bahasa Arab, ustaz galakkan murid-murid untuk menulis maksud dia. Jadi apabila kita ulang kaji, kita dah ada bahan. Okey, mari kita tulis sama-sama unit kedua. Okey, unit kedua actually kat sini. Unit kedua. Okey. Lelaki al-mudzakkar li ghairil akil, lelaki. Okey. Jantina lelaki. Tak tulis L je lah. Lelaki tidak ataupun objek. Ustaz biar dia proper sikit lah. Objek L yang tidak berakal. Okey. Okey. Tulis. Okey, lahiz al-babu. Okey. Al-babu satu pintu. Okey. Pintu. Tulis sekarang pintu. Pintu. Semua sebut al-babu. Pintu. Kalau satu pintu al-babu, kalau dua pintu kita sebut apa? Al-babani. Okey. Dua pintu. Okey. Al-babani. Okey. Kalau banyak pintu, apa kita sebut? Al-abwabu. Okey. Banyak pintu. 3 atau lebih. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, apa beza yang ini, unit kedua ni dengan unit pertama? Apa beza dia ustaz? Beza dia ialah unit pertama kita bincangkan tentang lelaki yang berakal. Bila lelaki yang berakal, dia ada formula. Okey, formula dia apa ustaz? Ni dia formula dia. Okey. Kalau seorang muslimun sahaja, kalau dua orang muslimani. Okey. Kalau dia ramai, dia jadi jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim. Kamu tengok kat sini al-jam'u sebenarnya jamak muzakkar salim. Bila dia ramai, muslimuna. Okey, ditambah waw nun. Kalau muhandisani, muhandisuna. Kalau muwazzafu, muwazzafani, muwazzafuna. Itu adalah untuk lelaki yang kategori lelaki yang berakal lah, akal. Okey. Manakala untuk yang tidak berakal, dia jadi jamak taksir. Okey. Ustaz nak tulis bahasa Arab type dekat bahasa Arab dekat sini nanti dia pecah. Jadi basically dia jadi jamak taksir. Okey, jamak taksir. Jamak taksir ni lain daripada jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim, sorry. Okey, jamak taksir. Jamak taksir ni kenapa dia taksir? Dia tidak ikut formula lagi. Dia dah tak ikut formula. Untuk objek-objek objek-objek lelaki ataupun objek-objek jantina lelaki yang tidak berakal, dia cara dia macam ni. Kalau satu biasa al-babu. Kalau dua pintu al-babani, masih lagi tambah alif nun. Nampak tak? Masih lagi tambah alif nun. Tambah alif nun. Macam mana ustaz? Alif. Sorry. Okey. Tapi kalau banyak dia jadi lain. Al-abwabu. Dia tak boleh jadi al-babuna. Okey. Al-babuna salah. Dia akan jadi al-abwabu. Ustaz, macam mana kita nak tahu ada formula ke? Tak ada formula. Untuk jamak taksir, kamu kena banyakkan membaca bahasa Arab. Okey.
Contoh lagi yang tidak berakal, Ustaz ambil dekat sini masjid. Al-masjid, satu masjid. Kalau dua masjid, al-masjidani. Okey, kalau banyak dia jadi al-masjiduna lah Ustaz, bukan. Okey. Dia tak jadi al-masjiduna. Dia jadi al-masajidu. Okey, dia lain. Dia tak ikut formula. Okey. Jadi dekat sini buku teks ni alhamdulillah dia dah bagi kita perkataan supaya kita dapat hafal lah ataupun kita dapat baca dengan baik. Okey. Yang pertama mari kita tengok sama-sama al-baitu. Okey, ambil pensel tulis rumah. Al-baitu maksudnya rumah. Okey. Tulis sekarang. Kalau mufrad al-baitu, kalau dua al-baitani, kalau banyak al-jam'u jadi al-buyut. Nah, macam mana Ustaz nak ingat? Dia kena banyakkan membaca, kena banyakkan menghafal untuk jamak taksir. Okey. Tak apa, sekarang ni mungkin kamu di peringkat rendah lagi, mungkin kamu tak nampak, tapi kalau kamu biasa dengan bahasa Arab, insya-Allah kamu akan selalu nampak. Okey. Sama juga macam bahasa Inggeris past tense. Ada perkataan-perkataan yang berubah. Macam mana kita ada formula ke? Tak ada formula. Kita kena banyakkan membaca. Contoh eat jadi ate. Okey. Ataupun kalau perkataan lain jadi kalau buy jadi bought. Okey, macam mana kita tahu Ustaz? Kita membaca. Sama juga dengan bahasa Arab. Jamak taksir dia tak ada formula. Kamu kena banyakkan membaca. Okey, baik. Seterusnya al-faslu, kelas. Kelas. Tulis sekarang. Kelas. Al-faslani, dua kelas. Al-fusul, banyak kelas. Okey, banyak kelas. Baik, seterusnya al-kubu. Al-kubu maksudnya cup, cawan. Cawan. Okey. Al-kubu, satu. Al-kubani, dua cawan. Al-akwabu, banyak cawan. Jadi dia tak sama. Dia tak jadi al-kububun, tak ada. Dia jadi al-akwabu. Baik. Seterusnya al-kitabu, buku. Okey, buku. Kalau dua buku apa murid-murid? Al-kitabani. Kalau banyak al-kutubu. Dia dah tak jadi al-aktab ke, dia tak al-kutub ke, tak ada. Dia jadi pendek. Al-kutubu, dia tak ikut formula. Jadi kamu kena ingat. Baik, yang terakhir an-najmu. Okey, an-najmu, bintang. Okey. Bintang, star. Okey. Kalau dua an-najmani, kalau banyak an-nujumu. An-nujumu. Okey. Jadi Ustaz nak kamu tulis dan baca. Okey. Jangan tulis sahaja, kamu baca apa yang ada dalam buku ni. Okey. Baik. Seterusnya muka surat masih lagi muka surat 50. Mari kita baca sama-sama. Iqra summa karrir. Baca kemudian ulang. Yang pertama al-baitu jamilun. Okey. Maksud dia ialah rumah itu cantik. Jadi rumah adalah objek kategori yang tidak berakal. Kalau al-baitu satu, kalau dua al-baitani. Nampak tak? Al-baitani, dua rumah. Jadi bila dia dua rumah, cantik pun kena dua lah. Kalau al-baitu satu rumah, cantik untuk satu rumah. Kalau dua rumah, cantik pun kena jadi dua. Al-baitani jamilani. Okey, macam tu cara dia murid-murid. Kalau banyak, okey, mari kita tengok kat sini tadi. Al-baitu, kalau banyak al-buyut. Kat sini al-buyutu jamilatun. Ustaz, kenapa boleh jadi macam perempuan pula? Padahal kita cerita lelaki. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, objek ataupun objek lelaki ke, perempuan ke, objek yang tidak berakal, apabila dia banyak, dia automatik jadi muannas. Dia jadi perempuan. Dia jadi perempuan. Jadi al-buyu tu tak ada tanah marbutah pun, tapi selepas dia ataupun khabar dia ataupun sifat dia lepas tu, mesti kita kena letak jami tamarbutah dekat sini. Jadi al-buyutu jamilatun. Okey, mari kita tengok dekat sini. Kalau kelas cantik, al-fusulu jamilatun juga. Okey. Kalau al-kubu, al-akwabu, banyak cawan cantik, al-akwabu jamilatun juga. Kalau buku cantik, al-kutubu jamilatun juga. Jadi macam tu cara dia murid-murid. Okey. Mari kita tengok.
Nah, nampak ni lembu jantan. Okey, lembu jantan. Kalau dia mufrad, al-baqaru saminun. Okey. Lembu jantan itu gemuk. Kalau dua, al-baqarani saminani. Okey, dua lembu itu gemuk. Dua lembu itu dua-dua gemuk. Al-baqarani saminani. Tapi kalau banyak dia jadi al-abqar. Okey, al-abqar, lembu-lembu itu saminatun. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, dengar cakap ustaz betul-betul. Kalau perlu catat, catat. Okey, tulis dekat atas ni. Okey. Jamak taksir ataupun jamak taksir tak akal. Okey. Tak akal sama dengan muannas. Nampak tak? Okey. Jamak taksir ni formula ni formula. Kamu tulis je dalam buku kamu tu, tak ada masalah. Formula. Jamak taksir, ya, macam mana? Ataupun golongan. Okay. Jamak taksir dan dia jamak taksir dan dia tidak berakal, dia jadi muannas. Nampak? Al-abqaru saminatun. Jadi dia muannas. Okey, baik. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Kita akan sambung pelajaran di hari yang lain. Okey. Jadi ustaz nak ingatkan semula macam mana kita nak bezakan lelaki yang berakal dengan lelaki yang tidak berakal. Lelaki yang berakal dia ada formula dia. Okey. Satu orang macam biasa. Nampak? Kalau satu orangnya satu sahaja dia jadi biasa. Al-muwazzafu. Okey. Tapi kalau dia dua orang, al-muwazzafani. Kalau ramai, al-muwazzafuna. Ini untuk formula untuk orang yang berakal lah, lelaki. Untuk objek yang tidak berakal, dia jadi jamak taksir. Ini nama dia jamak taksir. Al-abwabu. Macam mana ustaz nak hafal jamak taksir? Kita kena banyakkan membaca. Okey. Macam itulah dia. Itulah pelajaran kita untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan boleh tanya ustaz lah. Ni formula lagi satu ni. Formula jamak taksir, kalau jamak taksir tersebut jumpa objek yang tidak berakal, dia jadi muannas. Okey. Okey, kamus dekat sini baitun rumah, misbahun lampu, dukanun kedai, maktabun meja, kabirun besar, saghirun kecil. Okey. Okey, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita dengar sama-sama bahasa Al-Quran daripada kitab itu sendiri. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Surah Al-Mulk ayat 5. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, Allah dah bagi tahu kita kenapa Allah cipta bintang. Kenapa Allah cipta bintang, murid-murid? Kenapa Allah cipta bintang, murid-murid? Untuk jadi panduan laut lah, untuk jadi panduan orang yang sesat dalam hutan lah. Tapi dalam Al-Quran Allah dah terangkan kepada kita kenapa Allah cipta bintang. Allah cipta bintang, Allah hias bintang cantik-cantik, banyak bercahaya, adalah untuk menjadi punca rejaman terhadap syaitan. Maksudnya apa, murid-murid? Dekat atas sana, dekat langit dunia kita ni, ada syaitan-syaitan yang berterbangan dekat atas tu. Jadi Allah cipta bintang, Allah hias langit kita dengan bintang untuk jagalah, untuk jaga langit kita, untuk rejam syaitan. Alhamdulillah. Jadi itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi pada lain masa dalam pelajaran yang lain lah, unit yang ketiga. Ustaz harap kamu faham, kamu tulis apa yang
Ustaz dah terangkan pada hari ini. Okey. Al-Wahdatus Tsaniyah. Kita jumpa di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.